Saya baru balik dari Korea. Korea terkenal dengan cosmetic surgery. Dan di sana ada satu projek besar sekarang. Mereka sedang membina healthcare town di Jeju, 150 hektar yang akan membantu Korea untuk mendapat 10 bilion ringgit pendapatan dari industri pelancongan perubatan. Dan kalau kita terbang pula ke Bali, di Bali kita bercakap tentang agro pelancongan. Dulu saya duduk di Bali, saya duduk di satu villa. Villa ni dekat tepi sawah. Ada kolam renangnya sendiri ya, dan di sebelah tu ada sawah. Kalau nak tanam padi boleh, nak bagi itik makan boleh, dan nak buat masakan Bali pun boleh. Ini membuatkan pelancong duduk lama berminggu-minggu di Bali. Dan di Malaysia, saya sedang mencari tempat yang sama. Tapi mana ya? Ini yang kita nak bincangkan dalam perbincangan kita pada hari ini. Apa yang perlu terkandung dalam bajet 2015 untuk membantu sektor pelancongan. Dan bersama saya pada hari ini, saya perkenalkan paling hampir dengan saya di sebelah kiri saya ialah Yang Mulia Ungku Muhammad Azlan, Ungku Muhammad Effendi. Beliau adalah pengarah eksekutif Ungku Jamilah Holdings Sdn Bhd, berkecimpung dalam agro pelancongan ya. Dan di sebelah Ungku Muhammad Azlan ialah Dr. Muhammad Nasir Zahari. Beliau ialah konsultan pembedahan plastik, rekonstruktif dan juga kosmetik, pengarah perubatan Pusat Perubatan Beverly Wilshire. Selamat datang. Dan juga bersama kita pada hari ini ialah Encik Tajarul Yusmi Muhammad Yusof. Beliau adalah pengarah urusan Transstar Express Group, agensi pelancongan. Ada banyak perkara yang kita nak bincang pada hari ini. Tapi saya nak mula dengan Dr. Nasir dulu. Sebabnya apa? Sebab saya baru balik dari Korea, Dr. Nasir. Dan di Korea tu saya pergi ada satu kawasan tu nama dia Gangnam, macam Gangnam style lagu tu. Dia tu macam kira macam Bukit Bintang lah, kawasan agak trendy, Bukit Bintang sedikit, bangsa sedikit. Ada 500 pusat pembedahan ataupun surgery kosmetik di situ. Dan di Korea kalau kita tengok dia punya nisbah dia, kalau kita ambil 1000 orang, 13 orang tu telah menjalani cosmetic surgery, dan mereka mempopularkan itu sebagai satu orang kata aset pelancongan di Korea, dan mereka mahu menjadi nombor 1 dunia. Dan pada tahun 2020 nanti mereka kata mereka nak 10 bilion ringgit pendapatan dari ini. Kita di mana? Kerana kita tahu orang datang di Malaysia juga, doktor. Mungkin Dr. Nasir nak ceritakan kita. Tak perlu terlalu jauh sangat. Saya Korea dah kalau ikutkan dari segi branding dan jenama, ya, memang nombor 1 di dunia. Walaupun pembedahan dilakukan sama saja. Macam di Kuala Lumpur ke atau di Ho Chi Minh City ke, tak ada beza. Tetapi cara mereka menjenamakan ya. Jadi nombor 1 di Malaysia, kita lihat di kawasan Southeast Asia saja cukup. Kita nombor 3, a distant third dia panggil. Nombor 1 Thailand dengan 12 million, 12 juta pelancong perubatan. Berbanding dengan kata yang kedua, Singapura ada 850,000. Malaysia 700,000. So we actually a distant third from Thailand. Jadi saya rasa ada benda yang kita masih perlu perbaiki atau perlu belajar daripada pengalaman Korea dan juga ya. Ada dalam bajet 2015 ni yang dapat membantu orang kata pemain-pemain dalam sektor ni. Kalau macam dalam orang kata pengalaman Beverly Wilshire sendirilah kan. Jadi apa agaknya yang dapat membantu? Kerana macam di Korea secara tak langsung, saya tak tahu lah sama ada ini memang plan ataupun memang strategi mereka. K-pop itu budaya orang kata hiburan dengan orang yang comel-comel, lagu bagus-bagus. Maka orang satu dunia tu cantik-cantiknya orang Korea. Jadi mereka pergi untuk surgery di Korea nak jadi macam penyanyi yang tu macam tu. Itu secara tak langsung. Yes. Jadi apa yang harus kita buat dari segi promosi atau insentif yang perlu ada dalam bajet untuk kita kena benchmark diri kita dengan yang tinggi. Betul. Saya rasa pihak kerajaan dah melakukan banyak dah. Macam Malaysian Health Tourism Council memang sudah banyak promote. Banyak promote. Tapi dari segi private sector punya peranan sekarang masih terlalu kecil. Kalau pergi ke Thailand atau di Korea, memang private sector yang drive health tourism ni. Dan government cuma bagi avenues untuk private sector bergerak. Jadi yang itu saya rasa lacking. Jadi batu valuation ni ialah memang badan totally private. Memang kita put heavy investment dan kita bina satu center yang memang spesifik. Kalau pergi ke Korea pun tidak secantik ni yang center yang kita buat. Memang tak ada. Jadi memang kita kena go to this level of orang kata places and also of course the skill apa semua tak ada beza. Dan kedua ialah promotion orang kata dari segi keseluruhan
Mana daripada culture kita punya halal hub kita, jangan lupa. Middle East bukan saja turis daripada tempat lain. Middle East kalau kita halal hub kita sangat kuat, sangat kuat. Tetapi kita belum kahwinkan lagi dengan orang kata health tourism ni lagi. Belum lagi. Okey, saya akan kembali pada Dr. Nasir. Ada banyak lagi soalan tentang kata medical tourism, health tourism. Saya nak beralih ke Engku Azlan. Engku, bila cakap pasal agrotourism ni, saya nak cerita macam mana saya cerita sebentar tadi lah. Saya setiap beberapa bulan saya akan kena pergi ke Bali. Saya duduk kat Ubud dekat sebelah sawah. Itu yang mak saya marah. Kata, kau ni mengada-ngada. Balik kampung dekat Lubuk Cina tu memang ada sawah kita. Pasal apa tak nak balik kampung, duduk sebelah sawah tu aja. Kata, mak bukan dekat Bali, dekat sebelah sawah tu ada villa, dia ada pool dia sendiri, dia punya kolam dia sendiri, kemudian luar tu boleh bagi itik makan. Tapi sama aja, tapi mungkin ambiansnya berbeza. Jadi bila cakap pasal agro pelancongan ni, satu orang kata bidang yang sangat luas ya. Pengalaman Engku sendiri, sebab bila saya tengok macam Engku menjalankan Lembah Azwin Resort contohnya. Di situ ada banyak, ada yang mancing ikannya, ada training dan sebagainya. Jadi kalau hendak maju ke depan supaya orang ingat macam bila saya ni, kalau saya cuti, saya nak pergi Ubud dekat tepi sawah tu, apa yang harus ada untuk membantu usahawan-usahawan seperti Engku Azlan sendiri untuk membuatkan orang kata biar walaupun kecil bidang-bidang dalam agro pelancongan itu maju dan jadi hebat. Okay, sebenarnya agro pelancongan ni pada saya lah dia besar. Tapi kalau daripada pengalaman saya, sebab saya pengusaha resort / training resort ni, bila kita nak buat tu, sebab selalunya bila kita bercakap tentang resort, hotel and everything, dia dah memang kita tengok cantik di bandar and everything, tapi tempat-tempat macam ni di kawasan pinggir bandar. Bila kita cakap kawasan pinggir bandar, to attract people to come here, kita kena ada kelainan. Kelainan dari segi infrastructure. Mungkin di hotel kita masuk bilik semua cantik, tapi di sini mungkin orang bilik tu cantik juga, tapi ada kelainan dari segi kita punya structure and everything. And then for me, if you talk about agro pelancongan, because I know a lot of industry players in this yang buat macam homestay and everything, dia orang tak ada hala tuju. Sebab apa? Government dah banyak tolong, tapi maybe you need a proper platform for people like us to talk to kementerian and everything to promote. Ada setengah tempat tu juga yang saya tengok cantik, tapi asas tu nak masuk ke dalam tak ada pula. Jadi dia nak promote pun dia boleh promote sekadar yang boleh. Orang nak masuk pula tak boleh. Tapi tempat tu berjalan. It's a sellable product. Produk Bumi Putra, usahawan Bumi Putra yang saya rasa very genuine and is ideal from young entrepreneurs. Okey, ini mungkin niche yang kita boleh cakap tentang katakanlah agro pelancongan ni kan. Dia ada niche yang sendiri. Maksudnya ada spesifik yang perlu kita war-warkan, yang perlu kita hebahkan. Ini soalan yang saya nak tanya pada saudara Tajarul Yusmi, tapi kita rehat dulu. Bila kita kembali nanti, kalau saya boleh pergi ke Bali, boleh duduk kat tepi sawah, kemudian ada satu tempat tak jauh dari situ, dia panggil kopi luwak ni, yang musang makan apa benda tu? Biji kopi. Lepas tu dia keluarkan daripada sistem dia, kita makan benda tu. Jadi dia berjaya menarik perhatian orang untuk tinggal di resort dekat situ. Ya, ini yang saya rasa harus juga kita buat, dan apa yang diperlukan untuk membantu orang kata agensi pelancongan dan sebagainya yang perlu ada dalam bajet 2015 ini untuk menarik perhatian pelancong-pelancong luar negara untuk datang, dan kita pun akan mendapat manfaat daripadanya. Kita berhenti rehat sebentar, akan kembali selepas pesanan-pesanan ini. Menghadaplah bajet untuk tahun depan ni, haraplah dana pelancongan dapat disalurkan, memandangkan pantai Pelangi Balat ni adalah berpotensi untuk negeri Melaka memajukan pantai pelancongan. Pantai ni sejak daripada tahun 90-an lagi. So, sampai sekarang lebih dalam 20 tahun, nampaknya peningkatan pelancongan di perairan pantai sini amat merangsangkan. Sebenarnya di sini kawasan ni kalau boleh biar dia original suasana kampung, sebab ramai-ramai rata-rata orang Kuala Lumpur datang kemari sebabkan suasana kampung. Sebab raya pertama pun orang KL datang ke sini sebab suasana kampung untuk berhari raya kat sini.
Baiklah, kita teruskan perbincangan kita tentang apa yang harus terkandung dalam bajet 2015 bila kita cakap tentang sektor pelancongan. Saya nak terus saja kepada saudara Tajarul Yusmi, ini wakil agensi pelancongan dalam perbincangan ni. Ada banyak produk ya, dan bila orang datang tu kita selalu macam kata pergi bawa ke shopping center. Jadi macam mana kalau kita nak ke depan, apa insentif yang perlu ada supaya kita sehebat negara-negara yang baru kita bincang tadi seperti Korea dalam bidang orang kata pelancongan perubatan, dan juga dalam agro pelancongan tadi kita bincang betapa hebatnya di Bali ada sawah, ada kopi luwak dan sebagainya. Jadi apa yang harus inovasi yang perlu ada dalam pelancongan dan perlu ada juga dalam bajet 2015 ni? Sebenarnya apa yang diperkatakan tadi di luar negara, sama ada di Indonesia, di Korea, benda tu ada di sini. Kita ada implementkan semuanya. Tetapi masalah tiada penyusunan atau penyatuan ikut acuan Malaysia tu sendiri. So bagi saya sebagai travel agency, memang tugas saya untuk mempromosi, untuk menjual satu produk. Tapi bila kita tak dapat produk, apa kita nak dapat? Nak jual. So kita perlukan dana untuk, pentinglah daripada segi agriculture, dia perlu nak mempromosikan produk dia. So kalau dia dapat promosikan produk dia, sebut juga macam Dr. Nasir nak mempromosikan produk dia, so kita boleh jual. Tugas travel agency adalah menjual, dan pada masa yang sama kita perlukan promosi, sokongan daripada pihak kerajaan. Ya, tapi macam sekarang ni orang kata selera pelancong sekarang ni dah berubah sebab urbanisasi. Di banyak negara-negara maju mereka duduk di bandar-bandar besar. Jadi mereka mahukan sesuatu yang mungkin Ungku Azlan boleh berikan, seperti dia nak pergi tangkap ikan, dia nak pergi kayak dan sebagainya kan. Jadi bila benda-benda macam tu, apa yang harus dibuat? Sebab saya nak pergi kepada Ungku balik, sebab Ungku kata Ungku dah buat ni sampai 10 tahun, daripada 20 tahun sampai sekarang. Sekarang ni manusia saya tengok ni dia dah berubah. Dia suka kepada tempat-tempat macam ni, chalet and everything, tapi dia nak beredah. Rather than they go to pulau-pulau, lepas tu dia boleh buat water activities juga, water sports and everything. Dia boleh main water sport and everything. Kita bawa juga elemen tu masuk, tapi within our ambience. Macam kita ada pond, kita buat man-made pond tu. Cukup luas untuk kita berkayak and everything. And then kalau dia nak beredah, dia nak main, they want to go for jungle trekking. Ada pelancong-pelancong yang, jangan kita lupa, ada pelancong-pelancong yang datang ke Malaysia ni, kadang-kadang tu dia datang semata-mata untuk hadirkan diri dalam program motivasi, dianjurkan daripada syarikat dia, katalah daripada Korea. Tahun ni kita dah sediakan, kita mampu sediakan 4 hingga 5 program. Kita sediakan tempat penginapan and everything, and they come and they do their motivational camp. At the same time dia datang mengenali Malaysia. Tapi dia come here ni bukan dalam kumpulan yang kecil, 30-40 orang, 400 orang, 500 orang. Dia come straight from the airport, lepas tu dia balik. Jadi pada hemat saya lah, dalam bidang agropelancongan ni, dalam ekotourism ni juga ada edutourism. Banyak dikaitkan edutourism ni dengan pendidikan. We are trying to provide the needs to the customer within their budget. Jadi untuk pengusaha-pengusaha kecil tu, apa sebenarnya yang diperlukan, urgently needed sekarang ni, yang perlu ada, yang orang kata highlight kalau dalam bajet, kalau saya nanti bila kita baca bajet speech tu, bila kita tengok bila Perdana Menteri baca bajet speech tu, apa yang what you urgently need now? Okay, saya rasa government should identify pengusaha-pengusaha yang benar-benar layak dan committed dalam bidang ini, yang ada dah ada track record untuk membantu. Sekarang ni saya tengok dana ni banyak bantuan yang kerajaan dah bagi, tapi berteraskan macam tekun and everything. Kita tak dapat masuk dalam tu sebab bila saya pun kalau saya try pun dia kata this is business expansion. Tapi kita mula daripada zero, daripada hutan tu saya cakap. Sampai kita boleh buat sikit demi sikit. Kita buat sikit demi sikit, itu makan tahun. Okey, saya nak terus pada Dr. Nasir. Tadi Dr. Nasir, kalau kita boleh bagi, sebab ini juga masalah branding dan juga positioning. Juga kalau agensi pelancongan nak jual kita kan, dia kena ada apa bezanya kopi luwak Bali dengan kopi luwak kat Malaysia? Apa bezanya kalau buat surgery dekat Gangnam dekat Korea berbanding dekat Bangkok dengan buat dekat Malaysia kan? Jadi itu saya nak tanya Dr. Muhammad Nasir. Kita berhenti rehat dulu ya. Bila kita kembali nanti, bagaimana kita apa differentiator kita? Apa yang membezakan kita? Tadi Dr. Nasir ada cakap sikit tentang halal
dan juga surgery, tak kira lah kosmetik ke apa surgery. Macam mana nak menggabungkan tu, kerana kalau kita pergi di Jalan Bukit Bintang, kita boleh tengok orang yang datang dari Timur Tengah punyalah ramai sampai tak cukup hotel, sampai ada kawan saya telefon kata, boleh tak aku nak tumpang rumah kau? Kenapa? Sebab ada orang nak sewa rumah aku, sebab dia orang Arab ni dia tak suka duduk hotel, dia suka duduk apartmen 4 bilik sebab dia datang seling ramai-ramai. Sebab dia kata kalau aku sewa ke orang Arab ni, dia nak bayar berapa ribu satu hari, lagi untung. So macam itu ada permintaan di situ. Jadi mungkin kita boleh tengok niche dan juga differentiator bersama dengan Dr. Nasir. Kita berhenti rehat, akan kembali selepas ni. Dalam projek ada program homestay ni, dulu di bawah kepimpinan kementerian yang sebelum ini, saya nampak dia memang ada letakkan beberapa dana-dana khas untuk menambahkan kelengkapan infrastruktur bagi kampung-kampung yang terlibat. Sampai ke peringkat memperbaiki jalan raya, parit, supaya kampung yang terlibat dalam program homestay ini mempunyai kemudahan-kemudahan infra yang agak lengkap. Sehingga kan satu peringkat diberikan kepada siapa-siapa rumah yang register, yang berdaftar untuk jadi dalam program homestay ini, dia kasihkan peruntukan untuk tambah bilik air pun tambah. Dulu untuk kita lengkapkan rumah kenaan selesa untuk pengunjung-pengunjung. Okey, kita dah masuk ke segmen akhir. Kalau kita boleh ringkaskan ya, Dr. Nasir ni, tadi kita cakap tentang apa differentiator kita. Ya, apa yang kalau kita nak potong Korea lah, apakah yang harus diketengahkan dalam pelancongan perubatan atau kesihatan? Kita terpaksa gunakan apa yang kita ada di sini. Ya. Kita tak boleh gunakan model Korea. Mereka gunakan penyanyi, pelakon dan sebagainya. Ya. Macam multiculturalism dan multi-religion country ini ada sensitivities. Ya. Jadi kita kena kawal tu, Dan tapi apa yang kita boleh buat? Kita boleh orang kata kembangkan apa yang kita boleh kembangkan. Sebagai contoh, pelancong daripada Middle East, dia suka, ni halal country, bagus ni kan, makanan senang dan segala-galanya tak ada risau dari segi nak semayang apa sebagainya. Kita gunakan tu. Dan kalau pelancong daripada Australia, New Zealand, dia lain sikit. Dia mahukan macam faktor kekampungan. Apa yang unik buat Malaysia? Bangunan sebegini, sawah padi dan sebagainya. Ini yang kita boleh target. Dan pelancong daripada Jepun dan sebagainya lain pula. Japanese dia suka to be like at home, feel at home. Dia nak makanan Jepun lah apa semua, dan kita kena cater for all this. Jadi saya rasa Malaysia ni kita tak boleh ambil model Korea 100%. Memang tak boleh. Kita dah cuba nak gunakan sebahagian daripada kita selebriti apa semua. It doesn't really work. Because to them might as well they go to Korea. Jadi itu untuk membantu industri. Katakanlah dalam pelancongan perubatan contohnya, semasa saya di Korea, saya tanyalah pengusaha-pengusaha di Korea tu. Saya kata, jadi kalau orang tu datang, dia nak bawa hidung katakan. Dia dekat Korea murah buat hidung, murah buat ni. Kalau macam saya ni dagu ni, nak dagu saya kembali katakan, sedut kelemah katakanlah. Lepas tu habis tu tengah bertampal-tampal tu takkan nak duduk dalam hospital aja kan. Dia kata tak ada satu bas bawa satu kawasan ni semua orang bertampal-tampal pakai bandage, semua tengok pemandangan yang cantik. Dia kata jadi orang dah boleh menerima ni. Jadi kerjasama daripada kita tengok ada hospitalnya, ada pusat perubatannya, kemudian boleh bawa pada agrotourismnya. Jadi ini agaknya produk-produk yang agensi macam Transtar Express Group ni yang mahukan, sebab saya rasa di Korea itu dijalankan dengan cukup hebat dan teratur, sehingga orang tu bukan saja dia datang nak buat dia punya cosmetic surgery tapi dia duduk lama kan, ada banyak produk-produk yang dapat diketengahkan ya. Betul tu. Apa kita tengok modem yang ada di Korea tu sendiri, dia ada satu kolaborasi. Dia ada setiap entiti itu berkolaborasi untuk capaikan matlamat. So macam kita ubah balik apa matlamat kita untuk industri pelancongan kita. Ini merupakan penjana ekonomi kedua terbesar di antara terbesar di dalam negara kita. So yang penting sekali bajet yang akan datang ni perlu mengambil kira, yang penting saya menjual saja. Yang penting daripada sektor Engku Azlan dan Datuk Nasir, ini yang penting. So bagi pihak kita cuma menjualkan saja, kita mempromosikan. Promosi itu sendiri perlu ada garis panduan dan juga hala tuju dan dibantu oleh kerajaan sendiri, macam apa yang berlaku di Thailand. 100% support di sana. Okey. Engku pula.
spesifik lah katakan ya kepada orang yang nak mula, kerana bila kita cakap tentang agrotourism tu ada yang kadang-kadang pelancong ni dia datang ni dia mau benda yang sangat pelik kadang-kadang tu, tapi ada market dia. Ada yang nak tengok kambing. Jadi macam mana kalau sekiranya orang tu ada kandang kambing lah contohnya ya. Tapi dia kata dia tak nak datang tengok kambing tu aja, dia nak duduk kat situ pagi nak tengok kambing. Macam saya suka fotografi. Jadi hari tu saya nak pergi cari kambing, pagi punya kambing tengah hari. Jadi dia duduk berhari-hari jadi ambil gambar bila ada sunset dan sebagainya. Itu adalah satu niche yang saya rasa tidak diterukai dengan betul tu Syahmi. Kata macam you kata ada yang kandang kambing, tapi we need to provide proper structure, infrastructure. Macam kadang kita tengok batik house. Kadang orang melawat tempat-tempat batik ni, dia tengok dia melawat, dia tak boleh nak duduk, tak boleh nak minum kopi ke apa, tapi they want to take pictures and everything. Sama juga macam pengusaha-pengusaha ni, macam saya cakap ni, kita nak buat kita punya perancangan tu ada, tapi dalam kewangan yang terhad. Jadi macam travel agency, bila saya dapat banyak tempahan daripada travel agency yang cakap nak masuk tapi nak memenuhi keperluan, dia kata dia nak bilik 50-60 bilik. Kita mampu buat, kita dah ada tempat, tapi kita kena buat sikit demi sikit. Dapat buat lagi sikit. Boleh baca ada satu gabungan tak Engku? Kerana masa saya pergi ke Solo dulu di Indonesia, kedai tu dia bukan saja, ini dekat luar keraton tu ada satu kedai, saya dah lupa nama kedai tu, dia jual batik. Kemudian dia jemput kita mencanting batik, satu hari duduklah kat situ, kemudian batik itu dia rebuskan kain, kita dapat pakai baju. Kalau tak lawa lah hasilnya. Tapi experience tu, dan menyediakan juga kemudahan penginapan untuk orang tu. Itu pun penting. Itu pun untuk menjana ekonomi macam ni pun. We cannot just put on macam orang cakap, kalau kita ada batik, kita buat batik saja. We need to be innovative. Yang sekarang ni yang ada saya nampak kat TV, banyak student yang inovatif. Innovation is a product macam buat handphone ke. Akan bertahan 3 tahun, lagi 3 tahun kita tak tahu. Tapi this kind of product is a lifetime product. Produk Bumi Putra yang entrepreneurs yang orang tak akan nampak, cuma kita je yang nampak. And then when you go down to the grassroots, you boleh tengok kadang-kadang tu tempat tu 3 ekar, macam-macam dia boleh buat. Kadang-kadang tu tempat tu 9 ekar, lagi macam-macam. And then maybe people from government, from the ministries can give advice. Jangan marah tempat, ini you tak boleh buat macam ni sebab dia punya hasil titik peluh tu lama tu dia nak buat. Mungkin dia nak buat cara lain tapi tak ada duit. Dia buat macam ni sikit. Macam dulu, Lembah Azul ni kita start, kita dah ada jangka nak buat macam ni, tapi macam mana nak sampai ke tahap tu, tak boleh overnight, tak boleh dalam masa 2-3 tahun. Melainkan ada kedudukan kewangan yang betul-betul kukuh. Jadi kita start memancing, kita buka dulu chalet 2 dengan dewan terbuka, and then orang masuk, from there we move on forward. Kapasiti dah sampai 500 orang. Tapi it takes hard work for the young entrepreneurs yang nak ni. Dia kena ada disiplin tinggi, ketekunan and resilient in business. Kadang-kadang ni jelah kita buka nanti orang cakap ini ke nama resort, tapi kita punya target tu ada. We stay focus. Sebab tempat tu kita punya. Satu hari nanti kita nak jadikan dia sebagai sumber rezeki kita. Kalau kita tak rasa, kita susah payah sekarang, mungkin anak-anak kita rasa. Pada saya, kerajaan, we need to set a standard. Sebab saya tengok banyak dah tempat-tempat macam ni. Tapi in terms of promotion, kadang-kadang setengah tu nak buat brochure pun tak ada duit. Sebab dah invest banyak kat building-building ni. Lepas tu nak buat brochure pun, idea nak letak gambar apa. Maybe they can give nasihat dalam bentuk technical. Macam you nak buat ni, okay, to save cost, you guna tiles yang macam ni harga 70%, 80%, tapi boleh tahan 6 tahun. Sebab kadang-kadang kita ni nak beli, kita main beli je. Betul. Harga murah, kita beli. Sebab nak save cost. Okey, Mas. Dengan harapan, semua harapan tu terkandung dalam bajet 2015 ni. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Engku Azlan, terima kasih Dr. Nasir, terima kasih juga saudara Tajarul Yusmi, dan kepada anda di rumah sana, terus bersama kami kerana minggu depan kita akan berbincang tentang apa yang harus terkandung dalam bajet 2015 bila kita cakap tentang pendidikan. Kita kembali minggu depan. Terima kasih.